Assalamualaikum dan selamat pagi warga Facebook. Hari ini Jabatan Pertanian bersiaran di sebuah ladang durian di Segamat milik Encik Su Tien Yi. Dipersilakan Mr. Su, apa khabar? Baik. Okey, terima kasih Mr. U sudi bersama kita hari ini untuk membawa kami ke ladang tuan. Okey, terima kasih, jumpa lagi. Okey. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, di hadapan saya hari ini terdapat beberapa varieti durian yang mungkin ataupun yang sedang popular di Malaysia sehingga kini. Jadi pada hari ini kita akan memperkenalkan ataupun kita akan membantu tuan-tuan dan puan-puan membezakan varieti-varieti durian yang terdapat di pasaran. Sebelum itu saya ingin mengingatkan kepada tuan-tuan dan puan-puan, jika ingin mendapatkan benih durian yang berkualiti dan disahkan oleh Jabatan Pertanian, sila dapatkan benih tersebut di nursery-nursery yang berdaftar dengan Jabatan Pertanian. Anda boleh mendapatkan senarai tersebut di laman web Jabatan Pertanian www.doa.gov.my. Di Johor sahaja kita telah mendaftarkan hampir 78 nursery yang berdaftar ataupun pengeluar yang berdaftar dengan Jabatan Pertanian bagi mengeluarkan benih durian yang berkualiti dan tulen. Jadi bersama saya hari ini untuk membantu tuan-tuan dan puan-puan mengenal varieti durian yang ada di pasaran, saya ingin mempersilakan sahabat saya Encik Hazri bin Wagiman daripada bahagian kawalan kualiti tanaman Johor. Dipersilakan Encik Hazri. Khabar Selamat datang. Khabar baik. Sihat hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sihat. Cantik baju warna pink ya. Okey, jadi hari ini Encik Hazri mungkin boleh perkenalkan diri dulu. Okey, nama saya Hazri bin Wagiman. Saya bertugas di bahagian kawalan kualiti tanaman hitam. Telah bertugas di Jabatan Pertanian lebih kurang dalam 15 tahun. Okey, betul-betul pakar ni. Oh, taklah. Tapi tak apa, hari ini kita sama-sama belajar Okey. macam mana kita untuk mengenal varieti-varieti yang terdapat di pasaran. Kita bukan apa sebab sekarang musim durian. Ya, betul. Kita takut nanti ada pembeli yang mungkin takut tertipu. Ya, betul. Dengan membeli harga premium tapi Ya. buah yang bukan premium. Ya, betul. Jadi hari ini kita nak benar-benar untuk membantu tuan dan perempuan mengenal sedikit bagaimana tuan-tuan dan perempuan membezakan ataupun mengenal jenis varieti yang terdapat di pasaran. Okey, teruskan Cik Azri. Okey. So yang pertama kat sini ada 1 2 3 4 5 6 varieti durian, nampak sama tapi berbeza. Berbeza. Okey, kalau saya tengok macam sama je. Ya, betul. Semua durian. Ya, betul, semua durian. Tapi ada bezanya ya. Ya, ada beza. Kita ada ciri-ciri unik untuk membezakan setiap varieti yang kat sini. Ciri unik. Ya, ciri unik Okey, kat sini yang pertama kita ada D24. So dekat sini buah dia lebih kurang macam ni. So D24 So untuk kenal D24 ni, dia ada satu ciri unik yang sangat istimewa. Okey, apa tu? Ciri dia ada formula 5141. Apa tu 5141? Okey, 5141 adalah 5 duri besar, 1 duri kecil. Maknanya dalam 5 duri ada satu tengah-tengah. Duri yang kecil Di tengah-tengah. Di tengah-tengah. 4 duri besar, ada 1 duri kecil di tengah-tengah. Okey, macam tak percaya. Boleh Ya, boleh saya zoom sikit tak? Yes. Dekat tangan saya ada kantar pembesar. Okey, kita tengok. Okey. Ya, nampak tak ni? 1 2 3 4. Okey, sini duri kecil. Ya, 5. duri kecil. Mungkin okey, boleh betul, zoom betul. kat sini. 1 2 3 4. Ada satu tengah-tengah duri kecil. Dia bukan ada satu je, dia ada banyak. Ada banyak. Okey, Dia ada banyak. keseluruhan. Keseluruhan. Okey, Itu yang pertama. Yang pertama untuk ciri bagi D24. Okey, yang kedua, kita tengok dekat tangkai dia ni, hujung tangkai kat sini, dia tak ada duri. Oh, tak ada duri Ya, tak ada duri. Okey, Nampak betul, tak? tak ada duri. Tak ada duri. Kosong. Saya Ya, tekan tak kosong. ada rasa sakit Maknanya tak ada duri. Tak ada duri Okey. Okey, yang ketiga pula, di bahagian bawah ni pula. Okey, dia tak ada duri juga. Tak ada duri. Tak ada duri Betul, juga. tak ada duri. Dalam sebesar duit 50 sen. 50 sen. Ah. Agak besar jugalah. Okey. Okey, sebesar duit 50 sen. Nampak tu kat situ. Okey. Itu ciri unik untuk D24. Okey. So, kita dah tengok dia punya ciri untuk luaran bagi D24 lah. Okey. Okey, kalau isi dia pula macam mana? Isi dia keputihan. Keputihan. Kuning keputihan. Oh, kuning keputihan. Ya. Rasanya mungkin manis. Rasa dia lemak-lemak manis. Lemak-lemak manis. Ada pahit sikit tak? Yes, ada pahit. Ada pahit sikit. Ya, biasanya ada pahit. Pahit. Itu saya suka. Dia untuk D24. Okay. So untuk D24 ni, kalau mungkinlah orang luar nak tengok kan macam mana isi, sebab kadang-kadang bila dia orang beli tu ada yang dalam bentuk isi dah, dah dibuang kulitnya. Kok kita boleh kenal macam mana jenis isi untuk D24 ni? Okey, kita boleh buka, kita tengok. Okey, kita cuba untuk membuka D24. Okey, sambil menunggu Cik Hazri membuka durian D24. Okey, saya ingin memberikan sedikit maklumat berkaitan dengan pengesahan di bawah skim pengesahan bahan tanaman. Okey, Jabatan Pertanian telah mengesahkan di Johor sahaja
lebih 2,000 pokok induk daripada pelbagai variety. Kita ada D24, D99, D168, D197, D200 dan beberapa lagi variety yang popular yang kita telah sahkan pokok induknya. Dan untuk bahan tanaman sahaja kita sudah memperakui ataupun mengesahkan bahan tanaman yang tulen tu sebanyak 775,000. Agak banyak. Okey, itu di Johor saja. Okey. Jadi untuk D24 ini biasanya saya pun antara penggemar D24. Sebabnya D24 ni antara variety yang lama. Ya, betul. Dan sehingga sekarang masih lagi berada di pasaran dan menjadi orang kata favourite kepada ramai penggemar-penggemar durian di luar sana. Betul tak, Cik Azri? Ya, betul. Kalau tak silap saya didaftarkan pada tahun 1934 katanya. 1934. Agak lama saya pun belum lahir lagi. Ya. Okey, kalau D24 ni kalau di sekitar Johor di area mana yang kita boleh dapatkan? Biasanya di biasanya di daerah Tangkak, Segamat. Kat Segamat. Okey, maknanya kita sekarang di Segamat. Ya, okay, lepas betul. ni bolehlah saya cari beberapa biji durian D24 untuk dibawa pulang. Boleh, tak ada masalah. Okey, boleh Cik Azri perlukan bantuan? Ya, Kita macam saya memasak-masak pula. Okey, itu dia isi. Saya dah nampak isi dia. Okey, mungkin kamera boleh standby untuk zoom isi bagi D24 ni. Itu dia. Okey, betul. Betul kata Cik Azri, warnanya kuning putih ke kuning-kuningan sedikit. Okey. Ini dia. Okey. Kalau lah boleh rasa Okey. Okey. So, lebih kurang macam inilah Okey, ini untuk D24. Okey, kita tunjuk sikit depan kamera Okey. Okey, D24. Okey. Seterusnya. Okey, seterusnya yang kedua D197. D197 ataupun Musangkin. 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 Lebih dikenali sebagai Musangkin ataupun betul. kalau ikutkan variety ini didaftarkan di Jabatan Pertanian dengan nama Raja Kunyit. Ya, Raja Kunyit. D197 kod pendaftaran dan variety yang didaftarkan adalah D197. Ya. Dan nama ini popular ataupun orang kata famous dengan panggilan Musangking. Okey, Musangking Okey, macam mana kita nak kenal Musangking? Okey, Okey, pertama kita kena lihat bentuk buah dia. untuk buah. Bentuk buah dia mesti lonjong, dia tidak boleh bulat. Oh, memang takkan jumpa Dia yang bulat. jarang kita jumpa. Ya. Okay. Maknanya kalau bulat tu mungkin dia off tight lah. Ya, biasanya memang melonjong akan macam Okey. ni, lonjong Saya nampak kelonjongan dia tu. Ya, yang okey, yang ciri unik dia. Ciri unik. Ciri ada 3 kalau tak silap saya. Yang pertama, Okey. bahagian belah bawah dia ni akan ada bentuk macam tapak Sulaiman. Macam tapak Sulaiman Ya, nampak tak ada duri. Betul lah, ada sedikit bintang Ya, macam bintang tapak di Sulaiman situ. sini, dah tak ada duri. Dah tak ada duri. Okey, betul tak ada duri. Okey. Okey, nampak Okey. Okey di bawah ni Okey, itu yang pertama. Yang kedua, di sebelah tangkai ni tak ada duri juga. Okey, maknanya atas dan bawah dua tak ada duri. Tak ada duri Okey, kan? betul, Tak ada. tak ada duri. Sikit pun tak ada. Okey. Okey, itu yang kedua. Yang ketiga, dia punya duri mesti besar-besar. Okey. Berbentuk piramid dan besar-besar. Nampak tu? Okey, disebabkan besar tu kita nampak dia macam jarang-jarang Ya. Okey, disebabkan tapak dia lebih besar daripada Ujung dia. Ya, Okey. ujung dia tu. Okey. Ini ciri unik untuk D197 ataupun Musangkin ataupun Raja Kunyit. Raja Kunyit. Okey, kalau yang ini sebenarnya grade B ni. Grade B. Grade B. Ini grade B. Ya. Kalau grade A tu macam mana? Okey, kita ada buat grade A. Ni dia grade A. Okey, grade A. Nampak tak? Oh, okey. Kalau Kalau boleh beza, tunjuk. nampak Ya, beza, nampak. Beza, Okey, yang ini dia macam ada kosong. macam kosong kat sini. So maknanya dari segi bilangan isi tu yang mana lagi banyak? Yang ini lagi banyak. Yang ini lagi banyak. Lagi lah. banyak. Okey, maknanya kalau tuan-tuan dan puan-puan nak beli, kalau jumpa dua bentuk yang macam ni, pastikan pilih yang ini dulu. Ya, yang ini Maknanya dulu. Ini grade A, untuk variety premium D197. Isinya lagi banyak. Isinya lagi banyak. Okey, kita nak tahu isinya banyak atau tak. Kita nak buka yang mana? Buka yang ini. Buka yang ini. Okey, sebab yang ini premium. Okey, kita buka. Okey. 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 Jom kita buka. Jadi untuk D197 antara variety ataupun durian premium yang terdapat di pasaran mempunyai permintaan yang tinggi di segenap masyarakat. Ya, Di betul. luar negara, even di Export. China dan permintaan di negara-negara luar, variety ini adalah antara variety yang menjadi orang kata permintaan hangat lah di pasaran. Kalau diikutkan sekarang harga untuk D197 untuk per kilo dalam berapa Cik Azri? Okey, dalam per
per kilo sekarang ni harga dalam 65. 65. Ya. Okey, 65 masih 45. Kalau 45 tu jarang lagi jumpa mungkin harga ladang atau sebagainya. Okey, kita lihat di sini isi bagi D197. Mungkin saya tolong Cik Azri pegang kat sini. Okey. Mungkin kamera boleh zoom. Okey. Okey. Sama seperti warna nama pada warna Ya, betul. Raja kunyit. Kunyit seperti warna kunyit Ya, warna kunyit, warna kuning ke orange sikit. Dan kita nampak kalau dekat sini, perasan tak? Itu apa tu Cik Azri? Itu dia Dia macam biji terkeluar Okey, biji dia ada yang terkeluar. Adakah ini yang merupakan ciri unik bagi D197 bukan juga? Ini disebabkan oleh kekurangan nutrien. Okey. Okey, kekurangan nutrien. Kalau macam ini memang biasa kita jumpa. Biasa untuk terutamanya untuk variety D197 Ya, lah. 197. Pasal apa? Pengurusan nutrien dia. Okey. Sebenarnya kita boleh adjust yang itu. Kalau pengurusan nutrien dia bagus, dia tak ada. Okey. Adakah ini yang dimaksudkan sebagai biji kaset? Bukan. Biji kaset lain pula. Biji kaset dia memang dia biji di kaset. Okey. Dia macam gitu. Okey, faham. Okey. Boleh? Okey, inilah dia untuk D197. Ciri bagi ulas D197 rasa dia. Rasa dia. Rasa dia pula Rasa dia. Rasa okay, dia. Saya boleh rasa. Orang kata kalau buka durian tak rasa rugi. Boleh rasa. Cuba boleh rasa. Okey. Inilah peluang saya. Okey. Terbaik. Makan jangan turun telan. Kena kemam dulu. Rasa di langit-langit. Okey, itu teknik dia. Ya, teknik dia nak makan durian. Saya cuba sekali lagi sampai habis. Okey. Makan kemam dulu, letak di langit-langit. Apa yang rasa dulu? Mesti keluar manis dulu. Yap, manis. Manis keluar. Lemak-lemak manis. Ya, dan sekiranya dan sedikit ada pahit. Ujung last sekali. Itu yang saya suka. Ya. Okey. Disebabkan Cik Azri kena bercakap lah banyak, so dia tak dibenarkan untuk makan. Sebab Cik Azri dah selalu makan dekat kebun ni. Okey. Selesai untuk D197. Okey, kalau ada soalan nanti, tuan-tuan dan puan-puan yang berada di Facebook boleh live chat secara live. Kami akan cuba untuk membantu anda untuk menjawab apa-apa persoalan berkaitan dengan sim bersama tanaman dan juga variety yang ada di hadapan kami. Okey, next Cik Azri. Okey, yang ketiga pula kita ada D168. Okey, D168 ni ataupun kita panggil IOI ataupun Hajar Asmah. Hajar Asmah. Nama tempatan dia IOI. Di Johor orang panggil IOI. Okey. Nama yang didaftarkan dalam jabatan Hajar Asmah. Hajar Asmah dengan kod pendaftaran D168. Tapi jangan terkeliru sebab ada yang dijual di pasaran dia namakan sebagai D101. Ya. Itu berbeza. Itu pangkok. D101 dengan DIOI berbeza. D618 berbeza. Berbeza. IOI dan D101 berbeza. Yes. Kena ingat. Jangan terkeliru. Okey. Tapi mungkin juga penjual dia sendiri yang confused. Mungkin dia ingat D101 adalah D168. Ya, betul. Okey. Tapi tak apa. Kita kenalkan kepada penonton macam mana nak kenal D168. Betul. Itu tujuan kita hari ini. Okey, di sini lebih kurang ada saya ada 2 ataupun 3 juga ciri-ciri unik untuk D168. Okey, yang pertamanya duri dia mesti tirus dan panjang dan kecil. Yes. Okay, kalau saya jauh saya dah nampak dah beza. Kalau saya tak pakai sarung tangan, tangan saya luka. Okey. Saya rasa hati saya terluka. Janganlah macam tu. Sebab tu saya kena buka yang premium tadi. Okey, tajam. Betul tajam. Tajam. Okey, betul dapat rasa Okay, compare dengan variety yang kita sebutkan tadi. Ya, betul. Okay, duri dia halus dan tajam. Tajam dan panjang. Dan kalau disebabkan panjang, dia tu kita boleh nampak dia punya ada sedikit bengkok sikit ya. Ya, betul. Sedikit. Okey, panjang. Okey. Yang keduanya, di tangkai dia ni ada duri. Tapi duri dia tu menghala ke tengah. Okey. Menghala ke saya tak pasti tangkai. Kalau ada kamera boleh zoom, mungkin boleh bantu. Okey, kalau dekat sini di bahagian bawah tangkai ni, okey, dia macam ada gegelong ni. Yang gegelong ni ada duri. Duri yang menghala ke arah tangkai. Okey, saya nampak yang itu. Okey, itu yang kedua. Yang ketiga pula, di bahagian bawah dia ni, nampak tak kat bawah ni? Dia punya bentuk dia ke dalam. Okey, dia melengkung ke dalam. Dia melengkung ke dalam. Okey, ada duri tak? Ada duri dia tapi sikit. Ya, sedikit. Sangat sedikit. Dan oleh kerana dia melengkung ke dalam, dia boleh duduk. Okey, cuba tengok boleh duduk ke tak? Okey. Itu baringkan takut dia lengah. Okey, itu untuk D168. Tapi Cik Azri, saya perasan bila saya pergi untuk pergi ke kedai lah untuk mendapatkan durian D168 ni, yang saya nampak kebanyakannya dia punya bahagian bawah ni banyak yang dah terbuka. Tersengih tersengih. Okey. Itu sebab apa tu? Sengaja ataupun macam mana? Okey, untuk variety D168 dia ketahanan dia hanya 24 jam.
24 jam. Selepas 24 jam, dia dah tak tahan. Jadi kulit dia ni akan merekah, akan pecah. Okey. Jadi kalau nak beli D168, awal-awal baik makan. Jangan Makan terus. simpan. Jangan simpan. Ya, jangan Beli simpan. hari ni, makan hari ni ataupun esok paling last. Ya. Paling lewat esok. 24 jam. 24 jam. Ya. 24 jam diberi masa untuk menghabiskan D168. Okey. Itu kelemahan dia lah, kelemahan bagi. Saya rasa mungkin faktor dia punya kulit adalah Ya, nipis. Ya, kulit dia nipis. Itulah. Okey, di belakang sana kedengaran gugur. Oh, Okey, ada buah pasti gugur. saya rasa 168. Oh, Kita okey, sebut tak nama dia gugur. Tak apa, lepas ni kita cek. Rezeki kita hari ini. Okey, kita buka. Kita Okey, buka. kita buka untuk D168 sebab Okey. penonton di luar sana mungkin nak lihat, nak lihat, bagaimana perbezaan isi antara D168, D197 dan juga D24 yang kita telah buka tadi. Okey, biasanya Cik Azri beli durian dekat mana kalau teringin nak makan durian lah? Saya Kalau biasanya tiba-tiba anak nak teringin makan durian, wife tiba-tiba mengidam kali kelima. Saya amin. Saya biasanya beli dekat kebun. Dia kebun. Saya beli sebab dekat lagi kebun. segar. Ya, betul. Okay. Dan mungkin harga dapat lebih murah. Dia kalau ada kawan-kawan, saudara mara saudara yang mara. ada. Ya. Itu untungnya kalau ada kebun sendiri. Jadi tuan-tuan dan puan, kalau nak bertanam durian, pastikan dapatkan benih yang berkualiti yang kita sahkan. Okey. Ini dia D168 ataupun IOI. Saya nampak warna dia orange. Warna orange. Orange. Ya, betul. Warna jingga. Ya. Okey, isi dia mungkin actually halus. Ya. Dan saya rasa mungkin rasanya agak manis. Yes. Agak manis. Untuk D168, rasa dia manis, lemak dan Allah. Okey. dia pahit. Okey, untuk membuktikan. Okey, manis Cik ataupun Wadi tidak, boleh test. Manis? Manis. Okey, dia ada lemak-lemak. Pertengahan dan Tapi pahit tu macam saya kurang dapat sedikit. lambat. Pahit memang akan lambat. Di hujung biasanya akan pahit. Yang pasti lemak dan manis. Ya. Teksturnya halus. Ya, betul. Okey. Teksturnya halus. Itu untuk Sedap. D168. Saya rasa ini antara favourite saya D168. Okey. Memang pun boleh jadi orang Johor lah ni. Ya. Saya memang orang Johor. Oh. Orang Kelantan kata kahwin memang Johor. Oh. Okey, itu dia untuk D168 ataupun IOI. Okey. Dan kita Seterusnya kita pergi ke variety D99. D99 D99. Kop kecil. Okey, kop kecil. Okey, untuk kop kecil ni sebenarnya kalau dalam musim durian, pada musim durian biasanya kita akan ada jatuh awal, jatuh pertengahan dan jatuh di hujung musim. Untuk pengetahuan tuan-tuan, biasanya D168 dan juga D99 akan gugur awal. Bila ada musim durian je, yang pertama kita nampak orang jual adalah D99 dan juga D168. Okey. So untuk D99 pula, dia punya ciri unik dia, pertama buahnya akan bulat. Bulat. Okey, bulat. Yang keduanya, dia punya di hujung ni ada duri, tapi durinya juga menghala ke tangkai. Okey. Okey, dan di bawah ni pula, di bawah ni pula sama juga macam D168, dia akan ke tengah. Ke tengah. Okey. Dia ke tengah. Dia ke tengah juga. Duri dia akan ke tengah. Dan ada kosong dekat sini. Ya, ada kan kosong. Nah, ini ada duri tapi halus. Halus. Dan saya perasan kalau disebabkan dia bungkis hampir sama dengan D168, cuma yang membezakan dia adalah saya nampak dia punya duri. Ya, betul. Kalau D168 ni duri dia panjang. Halus, panjang. Tapi yang ini dia pendek sedikit. Ya, pendek sikit. Okey. Di tapak duri dia tu besar. Besar. Okey. Lepas tu dia punya tajam tip tadi tu pendek. Okey, maknanya dia macam ada bentuk piramid lah. Ya, betul. Okey, durinya. Dan satu lagi yang kita nampak ketara adalah ciri lekuk. Lekuk dia. Yang saya fahamkan kop tu maksudnya pangsa lekuk. Ya, betul. Ya, betul. Okey. Kop tu adalah lekuk dia. Okey. So dan bila bawah dia ni lekuk ke dalam, maksudnya kita boleh duduk. Okey, dan boleh dibuka untuk makan. Okey, jom kita buka. Tengok pula rasa dia macam mana. Okey. D99 Setahu saya di Malaysia kita ada dua jenis kop kecil dan kop besar lah. Ya, betul. Yang famous lah. Okey. Yang ini adalah kop kecil. Tapi yang ini grade berapa ni Cik Azri? Oh, ini grade C ni. Grade C Grade C. Okey, warna dia agak pucat sedikit. Okey. Okey, mungkin kamera boleh tolong untuk zoom untuk isi bagi
D99 atau pokok kecil. Ini dia. Okey. Okey, ada bau durian lah. Okey, itu dia. Untuk kok kecil. Okey, untuk kok kecil. Okey. Okay, seterusnya. So ada petua tak kalau orang katalah kalau nak tanam durian ni perlu tak kita pelbagaikan variety kalau ataupun hanya fokus pada variety saja. Satu variety saja. Okey, dalam jabatan jabatan ada mengisyurkan untuk kita tanam durian dalam satu ladang. Biasanya kita gunakan 321. 321. Ya, dia punya formula dia. Formula pembajaan ke formula variety? Formula variety penanaman Penanaman variety. So 3 tu adalah yang dominan. Maksudnya kalau kita nak tanam musangking, kita tanamlah. Kalau dalam 100%, 70% adalah musangking. Maknanya kita tengok kita punya target pasaran untuk variety apa. Okey, kalau kita nak tanam 197, maknanya 7% adalah Raja Kunyit. Raja Kunyit. Ataupun di 197. Ya, 197. Okey, yang lagi 7321. Dua tu adalah yang klon-klon lain tapi berpotensi. Contohnya macam D200 ataupun D24. D24, D200 ataupun D99. Okey, yang dua tadi tu lebih kepada untuk pendebungaan. Okey. Jadi yang proses pendebungaan bagusnya kita ambil D24, D99 dan D108. Okey, sebabnya bunga dia banyak. Bunganya banyak. Dan dia rajin berbunga, rajin berbuah. Okey. Tapi kalau dari segi faktor yang pembungaan berbeza ada tak? Waktu. Sebenarnya dia tak ada masalah. Tak ada masalah. Tak ada masalah. Okey. Cuma beza dia tu panjang pendek je masa dia. Dia tak ada masalah. Okey. Alright. Okey, kemudian kita pergi ke satu lagi variety iaitu D175 atau turut dikenali sebagai udang merah. Okey. So kita minta Cik Hazri, terangkan sedikit berkaitan dengan variety udang merah. Udang merah So udang merah ni kita paling jelas sekali kita nampak duri dia sangat pendek. Okey, duri dia sangat pendek. Maksud duri sangat pendek tu tapak dia besar. Okey, tapak di bahagian bawah tu lah. Tapak di bahagian duri bawah tu besar. Okey. Lepas tu dia punya tip dia tu pendek. Kecil je, pendek je. Dia tak macam yang lain-lain. Okey, itu yang paling jelas. Dan kebanyakan buahnya lonjong juga. Ya, lonjong juga. Dan satu lagi kalau kita nak nampak bahagian belah bawah ni kita akan nampak ada garis. Ada garis Garis pangsa tu sangat ketara. Garis pangsa macam ada line kan? Ada line. Okey. Dan di situlah kita akan belah. Okey. Garis itu dipanggil garis pangsa. Garis pangsa. Okey. Ni untuk D175 udang merah. Biasanya D175 ni famousnya di certain negeri lah. Ya betul. Kebanyakannya di belah Penang. Belah Penang. Johor ada orang tanam, ada juga permintaan tapi kurang lah. Tapi kurang. Cuma kita hari ni bertuah sebab kita jumpa juga ada di 175 di Segamat Johor. Okey, apa kata kita cuba untuk buka untuk kita tengok isi di 175 ni. Mungkin boleh tahu kita dapat jawapan kenapa dipanggil sebagai udang merah. Sebenarnya untuk buka durian ni dia time yang bila yang paling senang tu Cik Azli? Sebenarnya kalau dapatkan biasanya durian ni pagi pemborong akan pekebun akan hantar kepada pemborong. Okey, betul. Dan sampai kepada pemborong lebih kurang dalam pukul 10 pagi. Ya, 10 pagi. Jadi kita belilah masa time pemborong tu. Masa itulah paling senang untuk dibuka. Okey. So dari segi rasa bila time masa yang paling terbaik untuk kita rasa durian tu? Untuk tips makan durian sebenarnya. Untuk makan durian untuk kita pastikan kita akan dapat rasa yang betul-betul. Okey. Untuk makan durian kita cadangkan. Okey, sebenarnya selepas 6 jam. 6 jam selepas gugur. Okey, kenapa? Kenapa? Masa itulah proses fermentasi telah berlaku. Okey, so maknanya bila selepas gugur tu dia belum lagi berlaku fermentasi. So maknanya dalam tempoh 6 hingga 6 jam tu dia akan berlaku fermentasi yang menyebabkan timbul rasa suatu variety itulah. Ya, betul. Okey, saya dapat tahu kenapa dipanggil sebagai udang merah. Mungkin salah satu daripada faktor yang dikenali sebagai udang merah. Kita nampak isi dia. Okey. Mungkin Cik Azri boleh jelaskan warna dia? Okey. Warna dia ni oranye gelap. Ini dah berwarna. Oranye gelap. Okey, dari segi warna, sebenarnya dia ni adalah yang klon yang paling orange sekali. Okey. Pertama udang merah. Okey. Kedua adalah IOI. Ketiga nanti ada apa tu? Oci dan lain-lain. Okey, betul. Kalau saya lihat di sini kita compare dekat sini, memang antara yang paling gelap orange dia adalah ini.
Okey, kemudian ini. Yes, ni oren terang. Oren terang. Lepas tu lepas tu kalau kuning. lain lah. Kuning-kuning menghala ke putih. Betul. Cuma kita belum tengok lagi satu variety lagi. Satu lagi variety yang belum kita tengok. Dari segi rasa pula macam mana untuk 175 ni? Dia antara variety yang mungkin ada jual di pasaran, tapi mungkin antara variety yang bukan favourite saya. Sebab tu saya nak tahu mungkin rasa dia macam mungkin mana. Cik Kita boleh cuba. Ya. Itu tujuan saya untuk tanya soalan tu. Kena cuba dulu baru kita dapat Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Yang tadi tak ada pula baca ya. Okey. Manis, Manis, lemak. lemak ada. Okey. Pahit? Pahit. Ya. Pahit saya tak dapat rasa pahit. Ya. Tapi manis ada. Manis dan lemak berkrim. Ya, betul. Itulah dia udang merah. Tak sia-sia saya berdoa panjang pagi tadi. Alhamdulillah dapat rezeki makan durian. Ya. Semua variety yang Di ada. bawah kebun pula tu. Sekat daripada kebun. Ya, betul. Okey. Seterusnya Cik Azri. Okey. Yang terakhir. Yang terakhir untuk kita hari ini Okey, yang terakhir adalah di 200 ataupun di oci oci ataupun duri hitam. ataupun blackthorn. Blackthorn. Banyak nama dia. dia. Okey, untuk duri hitam ataupun oci ni dia ada 3 ciri unik. 3 ciri unik yang utama. Yang utama, pertama dia mesti bulat. Bulat. Okey, bulat. Kalau dia tak bulat maksudnya ada isi-isi yang tak ada dekat dalam. Okey, maknanya dia tak fully Tak penuh. Tak penuh. Isi dia tak penuh. Okey, biasanya dia bulat. Yang keduanya duri dia. Duri dia ada duri dekat bahagian tangkai dia ni. Tapi dia menghala ke dalam. Ke dalam juga. Nampak tak? Okey, Boleh nampak. zoom Okey, dia nampak duri. Boleh zoom dekat sini Okey. Okey. Okey, itu yang tu. Bulat, duri dan yang ketiga belah bawah Kita dia. tengok belah bawah. Ini ini jelas Ya, ini jelas. Okey. Belah bawah dia punya bawah ni dia menghala ke dalam. Dan lepas tu tak ada duri. Kawasan duri. Tak ada duri langsung. Nampak kat sini ada benang sari. Ya. Oh, benang sari Dah gugur Dah gugur dah. Dia benang sari. Benang sari. Dia ada benang sari. Biasanya untuk duri hitam benang sari lambat gugur. Okey. Dia antara macam tu lah. Salah satu untuk mengecam variety D200 ni dia adalah kehadiran benang sari. Disebabkan benang sari ni lambat gugur, so kita kadang-kadang boleh cam sama ada di pokok ataupun di gerai Ya, betul. Masih ada benang sari yang terlekat di bawah durian untuk D200 ni. Okey. Okey. So dan D200 ni Di harga macam mana Cik Azri? okey. Untuk harga dia Untuk harga dia ni. dalam banyak-banyak variety dia lah harga yang paling premium sekali-sekali. antara- Jarang dia menurun harga dia. Okey. So maksudnya harga untuk D200 masih lagi tinggi, masih Yes, lagi stabil. masih lagi tinggi. dapat permintaan Ya, betul. Sebab itulah harganya masih mahal. Yes. Okey. Dan saya perhatikan pun di Johor, kalau ikutkan data pengesahan kita, Okey. variety D200 dan D197 antara variety yang banyak kita sahkan Ya, betul. di negeri Johor ni. Banyak permintaan Ya, untuk beli. terutamanya untuk D200. So kita punya andaian mungkin di 2-3 tahun akan datang kita akan dapat banyak buah untuk D200 sebab di Johor dah mula untuk menanam D200 ni di banyak-banyak secara komersial lah. Betul. Okey. Dulu kita boleh buka. Boleh buka? Okey. Ini antara buah yang terakhir untuk dapat saya rasa lah hari ni. D200. Seharga 65 ada 1 kilo ada. Yes. Boleh sampai 65. 75. 75 untuk 1 kilo. Itu pada musim durian lah. Ya. Di luar musim mungkin Lebih lah. lebih mahal sikit dah lah. Okey. So musim kita ada dua musim kalau tak silap saya. Sekarang ni adalah memang peak season lah untuk musim durian. Di Johor. Ya, di Johor. Especially. Ya. Nanti bulan 12 akan ada lagi musim. Okey, maknanya di bulan 12 saya perlu datang sekali lagi lah. Silakan. Okey. Tak ada masalah. Saya anggap itu cabaran untuk saya. Ya. Datang lagi sekali. Cuma pada bulan 12 taklah sebanyak yang macam ni. Okey, dia panggil apa tu? Dia panggil Off season lah. Off season lah. Ya, off season. Tapi ada. Ada. Tapi kadang-kadang cuaca disebabkan cuaca yang tak menentu ni, di faktor global punya ni, kadang-kadang musim buah ni sedikit berbeza. Ya. Disebabkan oleh faktor cuaca. Yang kita tak boleh kawal. Ya. Okey, ini di 200. Kita dapat ini mungkin mengkas sedikit Okey, mungkin kamera boleh untuk zoom. Okey. Oh, yang ni kita dapat mengkas sedikit. Mengkas sedikit Kalau tak isi dia lagi lagi gelap sikit Untuk pengetahuan. Pasal di Johor sekarang ni adalah buang buruk. Okey, maknanya buah yang
buah ni sekarang ni peringkat awal lagi. Ya, peringkat awal dia dalam proses untuk membuang. Ya. Okey, so mungkin kamera boleh zoom dekat sini. Okey, adakah ini ciri unik dia? Bukan. Bukan. Okey, ini faktor lain lah. Ya, faktor lain disebabkan lain. Pasal kita tak ada buah yang cantik. Betul. Pasal buang buruk. Okey. Bisa kurang-kurangnya. Penonton dah tahu macam mana nak pilih luaran. Itu yang betul, yang pasti. Okey, yang penting anda tuan-tuan dan puan tidak mudah tertipu lagi, okey, dengan penjual yang mungkin tak bertanggungjawab di luar sana. Okey, jadi sebagai orang kata pengetahuan juga untuk kita bagi mengenal apa variety yang tuan sendiri yang inginkan. Okey. Jadi dengan kita harapkan dari segi penerangan yang Cik Azri telah berikan tadi dapat membantu tuan-tuan dan puan-puan untuk membelilah durian yang berada di pasaran. Tapi di sini juga kita ada beberapa sampel benih dan juga daun. Mungkin untuk yang ingin membeli benih, sama ada nak mengenal pasti pula benih ataupun bahan tanaman yang dijual di nursery ataupun oleh pengeluar nursery untuk anak benih durian, mungkin kita boleh membantu tuan-tuan dan puan-puan membezakan bagaimana dia punya bentuk daun dan juga ciri-ciri lain pada anak benih itu sendiri. Jadi di sini kita ada contoh anak benih D200. Okey. Jadi mungkin saya minta Cik Azri boleh bantu kita macam mana untuk mengenal pasti ciri-ciri bagi variety D200. Tapi sebelum tu Cik Azri, mungkin kita kena ingatkan kepada orang ramai, tuan-tuan dan puan-puan yang ingin membeli benih ataupun anak benih klon, mestilah dapatkan daripada nursery yang disahkan oleh Jabatan Pertanian. Maknanya nursery yang berdaftar dengan Jabatan Pertanian. Itu yang pertama. Okey, yang kedua, kita kena tahu spesifikasi anak benih yang orang kata yang mengikut standard lah. Okey, contohnya untuk durian ni, syarat utama, spesifikasi utamanya adalah dari segi ketinggian. Mana tinggi bagi anak benih klon mestilah 1 kaki ataupun 15 cm. Okey, daripada tapak cantuman. Daripada sini sini ke sini. Okey, kalau macam ni dia dah tinggi lah, dah capai standard lah. Okey, dan juga bilangan daun. Betul. Okey, bilangan daun kena berapa Cik Azri? 8 helai. At least 8 Ya, helai. at Lebih least tak apa. 8 helai. Okey, at least 8 helai. Okey, seterusnya Cik Azri, sila jelaskan apakah ciri-ciri yang unik bagi variety D200. Okey, untuk D200 benih dia kita nak kenal pasti. Pertama, daun dia bentuk oblong. Okey, masuk oblong di sini. Pangkal hingga ke hujung sama panjang. Okey, samalah. Oblong. Sama rata, Sama rata. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, ciri unik dia ada oning. Okey, oning tu macam mana tu? Oning tu sebenarnya kita akan rasa di hujung ni, dia akan rasa macam mencengkuk. Okey, maknanya kalau kita usap dia keluar macam ni, dia rasa mencangkuk. Dia ada mencangkuk. Betul. Ada begitu. Ada rasa mencangkuk Ya. Okey, untuk yang unik, hanya variety je. Okey, maknanya selain daripada D200, ada satu lagi variety yang ada oning ni. Ya, Okey, variety apa? D99. D99, mungkin kita ada kat sini. Okey, ada. Okey, ni contoh D99. Ya. Rasa juga. Tadi kata oning ada rasa oning kan? Cuba tengok. Ada rasa. Betul. Ya, Betul. Okey, saya nak cuba bezakan dengan variety Musangkin Okey, Musangkin tak ada. Ya, Musangkin tak ada. Musangkin tak ada. Okey. Dapat satu ilmu. Okey. Yang kedua, dia punya tapak di bahagian ni depan ni. Di bahagian tapak daun ni, Pangkal daun ni. dia berbentuk Dia berbentuk P kebanyakannya berbentuk D. Okey, berbanding dengan D99 ni dia untuk ada U. Orang panggil bentuk macam obtuse lah. Okey, ataupun U lah senang. Yang ini V sikit. Ini runcing sedikit, yang ini membulat. Ya, membulat. Okey. Jadi kalau kata ada dua yang berbeza macam ini, kita senang nak bezakan. Okey. Satu lagi, kekerasan daun. Okey. Yang ini lembut. Lembut lagi berbanding dengan. Okey, ini keras. Ya. Okey, ini untuk D200 Okey. Okey, mungkin ciri lain mungkin kita boleh lihat pada pokok. Ya. Okey. Untuk D99. Okey. Ada dua Ada di depan saya. Okey.
Daun dia keras. Daun keras. Ada oni. Ada oni juga, Dan campur juga. atas dia kalau hijau tua. Hijau tua. Ya. Biasanya hijau tua. Dan saya nampak dia punya antara urat daun ni dia ada nampak macam jelas Ya, memang sangat jelas. Jelas. Pasal dia keras. Okey. Ini untuk Di 200. Di 99. Ya. Okey, itu dia. Mungkin daun kat sini apa lagi yang kita ada? Mungkin kita lupa nak tunjukkan. Okey, musangking. Okey, raja kunyit Okey. Okey, daun raja kunyit. Daun aja kunyit bersama juga oblong. Okey. Okey, oblong. Itu yang pertama. Yang kedua, dia punya tips dia. Ya. Ya, ujung daun dia. Daun ni. Okey, Dia ujung. akan mencangkut ya? Ya, macam dan mencangkut. Ya, macam mana? mata kail tu. Okey, Itu memang ciri unik dia. Dan juga dalam satu dahan, dia mesti ada yang berombak. Okey. Macam ni. Macam ni. Okey, nampak. Dia beralun Dia beralun. Okey, beralun. Okey, ini adalah ciri-ciri unik bagi D197. Okey. Biasa je. Nanti kalau pokok besar kita boleh tengok. Okey. Kita mungkin ada variety lain 168 di sini. Okey, D168. Okey, dia untuk IOI. IOI dia untuk 8. Okey, untuk IOI pula yang paling ketara, daun dia mesti 2 jari. 2 jari. Saiz dia. Saiz Dia tak lebih biasanya. Dia tak akan lebih, dia tak akan besar. Pasal itu memang variety je. Okey, yang kedua pula belakang dia kalau gold. Gold ataupun perang. Perang. Okey. Berbeza dengan variety lain biasanya kalau yang ni macam muda sedikit, perang apa ni? Hijau perang sedikit. Kan? Okey. Beza. Yang ni seperti warna gold Ya, gold. Okey, dan daun dia biasanya keras-keras sedikit. Keras 2 jari je biasanya. Okey. Itu dia untuk di 168. Jadi buah dah pun kita terangkan kepada tuan-tuan dan puan-puan. Daun dan juga anak benih. Apa kata kita ada bonus untuk kita tunjuk dah lalang kita di ladang. Apa kata kita pergi melawat setiap pokok variety apa yang ada kat sini. Jom ikut kita. Okey, Cik Azri, seperti yang kita janjikan kepada para audiens kita untuk kita bawakan mereka ke pokok yang real punya yang ada di ladang sini, tapi kita mungkin tak boleh pergi ke seluruh ladang sebab faham-faham sendiri sekarang musim bertengah berangin. Okey, kita kena worrykan juga berkaitan dengan kita punya keselamatan. Okey, jadi yang paling hampir dengan kita adalah D200 ataupun Ochi ataupun Blackthorn duri hitam. Jadi kita nak tunjukkan ciri apa ni, Cik Azri? Ciri Blackthorn ataupun duri hitam. Yang pertama kita tengok dahan dia. Dahan ni dia banyak tunas air. Tunas ketiak. Tunas ketiak. Ya, kalau boleh zoom kan. ini daun tua dia. Nampak ni tunas ketiak. Okey. Daun tua dia tunas ketiak. Ada tunas. Okey. Ni daun dia ni tunas ketiak. Banyak. So ini antara ciri unik pada variety Ya, D200 betul. lah. Dan Unik dia. satu lagi yang saya perasan, kita nampak di antara daun ni, jarak di antara daun dia jarak. Ketara sangat. Sangat ketara berbanding dengan variety lain. Sebab tu kalau kita tengok keseluruhan pokok ni, dia antara variety nampak macam jarang sikit. Dia tak canopy tak terlalu lebat. Okey, ini ciri unik dia. Kalau dari segi ada ciri unik tak dari segi dahan ke yang kita boleh tengok? Yang ketara Okey. Kalau kita nampak kita boleh zoom dekat sini. Okey, kameraman tolong zoom. Kita tunjuk. Sebelah atas tu kita nampak macam tulang ikan. Yang ni dia kata herringbone susunan dia memang tersusun cantik dia macam tu Okey, ni karakteristik bagi D200. Tapi yang ini pokok ni sebenarnya dia bukan pokok yang ditanam secara ni maknanya ini adalah cantuman dewasa. Kalau kita tengok bawah ni ada pokok lama Ya, ada pokok cantum dengan D200. Cantumkan kemudian itulah sebagai cantuman dewasa. Okey, so ini adalah antara ciri unik bagi D200 dan kemudian kita mungkin boleh pergi tengok pada variety apa yang ada kat sini. D197. Okey. Yang paling hampir dengan kita untuk kita tunjukkan kepada anda semua apakah yang terdapat pada ciri-ciri D197 ini. Okey, jom. Okey, jom. Okey. Okey, untuk D197. Ciri unik dia. Okey. Yang pertama kita kena lihat di sini. Okey, dia punya dalam satu dahan dia akan ada yang bergelombang. Beralun. Okey, boleh cari. Cuba Cik Wadi cari. Saya nampak dekat sini. Ini ada satu. Ya. Okey, ini ada satu. Ya. Okay, kalau di sini pun ada banyak. Nampak di sini dahan ni? Dahan ni. Ni dah ada. Ini ada. Ya. Okey, banyak ada beralun. Dalam satu dahan tu mesti ada. Okey, dan daripada sini pun saya dah nampak dia punya hujung Yes. Di bahagian hujung daun ni dia mencangkuk. Macam panjang dia punya tips mata dia. kail. Ya. Ya. Ini
untuk D197 ataupun 197. Raja Kunyit. Raja Kunyit. Okey, dan ciri-ciri lain tak yang Cik Azri mungkin boleh explain sedikit? Okey, kalau perasan dekat sini, dia punya bentuk dahan macam ekor kucing. Okey, macam ekor kucing. Ya, nampak tak dia melingkup macam Saya itu. tengah nak recap. Saya pernah lihat kucing ke tak? Janganlah tentu. Okey. Okey. Contohnya cuba di cari. mana? Contohnya di mana? Okey, yang itu. Yang ini? Yang Oh, ini, yang ini bukan yang itu. Okey. Nampak tak yang atas tu? Dia akan berbentuk begitu. Okey, mungkin kamera boleh tolong kita zoom sedikit. Tu. Okey. Ada nampak Alah, tak? ada angin pula. Ada angin, susah sikit untuk kita tunjukkan secara dekat berkaitan dengan ciri untuk D197. Okey, so ini adalah pokok untuk D197. Ini kalau ikutkan umur berapa Cik Azri? Ini lebih kurang dalam setahun setengah. Baru setahun setengah Setahun setengah hingga setahun kedua kedua tahun ni. lah. Tahun setengah ni katanya. Okey. Itu dia untuk ciri pokok bagi D197. Yang sebelah sini pun D197. Kalau Okey. mungkin kamera boleh tunjuk nanti. Okey, ada kita ada buah pokok tu. yang lebih besar untuk D197 yang sudah berbuah. Itu dia. Yang ada buah dah. Dan ada 2 biji dekat sini di jaring. Okey. Apa tujuan sebenarnya dari segi agronomi punya praktis, apa tujuan jaring ni disediakan? Okey, jaring ni sebenarnya kita nak menjaga kualiti dia. Supaya jangan jatuh ke tanah. Okey. Okey, pasal apa? Bila jatuh ke tanah, pertama penyakit, Okey. kulat, lepas tu kotoran-kotoran. dari Jadi segi bila ada kualiti jaring yang tersendirilah. ini, kita selamat. Dan jadi senang untuk kutip-kutip hasil. Ya, penyelenggaraan dia mudah. Okey. Okey. Saya faham. Okey. Okey, kalau kita lihat di sini, saya nampak dia di batang pokok ni, mungkin kamera boleh zoom. Okey, adakah ini ciri-ciri bagi D197 ataupun disebabkan penyakit ataupun macam mana? Okey. Kita perasan dekat sini dia menggerutu betul macam ni. Okey. Dan boleh dikopek Ya, boleh dikopek macam Okey. ni. Ini sebenarnya dia pokok ni saling kulit. Ini adalah pokok yang sihat sebenarnya. Okey. Pokok yang sihat dia akan saling kulit. Okey, so ingat tuan-tuan di luar di sana, kalau nampak pokok seakan macam ni jangan risau Okey, jangan terus tebang. Ini bukan disebabkan oleh penyakit. Okey, seperti yang Cik Azri ceritakan tadi, ini adalah proses pokok itu untuk Membesar. dia membesar. Okey, dan kita ada satu lagi pokok. Ya. Okey, yang ada dekat sini adalah D168 ataupun Asmah. Hajar Asmah. Okey, Okey, di belakang sana. Okey, jom kita pergi. Okey. Okey, disebabkan pokok ni terlalu tinggi, tapi mungkin kamera boleh tunjuk buah untuk D168. Okey, sana. Dan kita ada Sampel sampel untuk daun bagi D168. Kita dah ambil dah ke atas tu. Okey, Cik Azri mungkin boleh ceritakan sedikit? Okey, untuk daun D168 atau Hajar Asmah, pertama daun dia yang tadi saya cakap tadi, dia mesti 2 jari. Okey. Lebar dia 2 jari je. Jarang yang besar-besar. 2 jari. Okey, nampak tak Semua kecil-kecil daun dia. Okey, Dan yang daun dia lebih tegak-tegak ya, tegak-tegak. Okey, terus. Okey. Yang kedua pula, belakang dia color gold. Gold. Color keemasan. Keemasan, Ya, keperangan. keperangan atau Okey, nampak, keemasan jelas sangat. dengan gold. Ya. Daripada bawah pun kita dah nampak dah. Ya. Dia punya color Okey. Dan Cik Azri, cuba saya lihat di sana. Ada buah yang sudah orang kata dah dah Tersenyum. Tersenyum. Okey. Dekat atas tu. Apa punca tu, Cik Azri? Okey, biasanya yang itu dia kekurangan kalsium. Okey. Kekurangan unsur kalsium. Okey. So kekurangan kalsium boleh menyebabkan buah Pecah dia. cepat pecah. Okey. So saya rasa sampai situ saja untuk audiens di Facebook untuk mengenal variety pokok yang ada di sekitar sini. Jadi seperti yang saya maklumkan tadi, kalau ada persoalan ataupun pertanyaan berkaitan dengan ciri-ciri bagi variety-variety durian yang terdapat di pasaran, ataupun mungkin tuan-tuan dan puan-puan ingin melihat ataupun untuk mendapatkan benih, di mana untuk mendapatkan benih yang disahkan oleh Jabatan Pertanian, bolehlah bertanyakan di live chat kami ataupun boleh melayari laman web jabatan www.eoa.gov.my. Jadi sekian saya, terima kasih kepada Cik Azri. Okey, sama. Kita boleh jumpa lagi lain kali. InsyaAllah. Okey, terima kasih pada anda di luar sana. Kita berjumpa lagi. Bye-bye. Bye-bye.